Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kata Musannif rahimallahu ta'ala, wal mautu, artinya mati. Maka hakikat mati itu iaitu perkara yang sah dipandang dengan mata kepala, lawanan bagi hayat pada ahli sunnah. Dan adapun hakikatnya pada Mu'tazilah itu iaitu ketiadaan hayat daripada barang yang ada tangga, daripada barang yang bahawa ada ia bersifat dengan hayat dan bermula berbetulan antaranya dan antara hayat daripada berbetulan antara dua dhid atas qaul ahli sunnah, dan daripada berbetulan adam iaitu adamul hayah dan malakah iaitu hayah pada qaul orang yang Mu'tazilah. Dan bermula dalil bagi ahli sunnah atas demikian itu firman Allah Ta'ala, khalaqal mauta wal hayata, yakni telah menjadikan mati dan hidup, kerana bahawasanya menjadikan itu hanya ta'aluk dengan perkara yang wujudi. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia, masih berikan kepada kita kesempatan hingga saat ni ada atas muka bumi. Alhamdulillah, beri kita nikmat Islam. Alhamdulillah, dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, dia beri kita hidup hati sanubari, boleh mengenali Allah Ta'ala yang menjadikan akan diri. Alhamdulillahillazi ahyana, dialah yang menghidupkan kita, wa amatana, begitu juga mematikan kita. Alhamdulillah, diberi pada kita kesedaran pada dia, mentauhidkan dia, melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, keupayaan, kesempatan boleh berada dalam majlis yang sangat mulia ini untuk kita insya-Allah manfaatkan daripada kitab Sirajul Huda. Kita nak sambung masih dalam bab sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Kata dia, wal mautu, lawan bagi basar. Mautu lawan bagi hayat. Astagfirullah. Terjemah asalnya kata dia, maut, mati. Sabit hayat, tentulah Allah Ta'ala mustahil mati. Atas kita belajar dasar akidah, mesti sabitnya Allah Ta'ala, sabit hayat di zat dia, sabit hayat di zat Allah Ta'ala hidup. Asal
Mana mungkin alam ni ada pencipta tapi pencipta dia mati? Mana mungkin? Mana ada akal boleh terima kaedah macam tu kan? Semestinya sabit hayat pada dia. Jadi mustahil maut. Jadi kalau gitu apa dia? Maut ni hakikat mati. Maksudnya takrif mati itu iaitu perkara yang sah dipandang dengan mata kepala, lawan bagi hayat pada ahli sunnah. Jadi ditarifkan maut ni perkara yang sah dipandang dengan mata kepala, lawan bagi hayat pada ahli sunnah. Ahli sunnah takrif dia macam ni. Yap. Yang ni takrif maut tu lah. Allahumma salli wa sallim. Jadi maut yang dia bagi takrif macam ni pasal dia nak bahas dengan ayat Quran yang terakhir kita baca tadi sebelum masuk wassamamu tu. Pasal ada ayat Quran sebut khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala ciptakan maut dan hayat, mati dan hidup. Jadi kalau mati dan hidup, khalaqa, Allah Ta'ala khalaqa maut dengan hayat. Tentulah maut dan hayat tu adalah makhluk. Jadi dia bila makhluk kena cipta, itu yang ta'rif disebut mati itu, dia adalah perkara yang sah dipandang dengan mata. Jadi di atas kaedah kata dia makhluk, dia wujudi. Bila wujudi sah dipandang dengan mata, lawan bagi hayat. Satu dia bagi takrif macam tu. Dia lebih ke sana pula dah. Asal bicara kita, mustahil lawan bagi hayat. Hayat satu sifat yang qadim, sabit di zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat hayat itu sah, mengesahkan segala sifat kamalat Allah Ta'ala. Kerana tak mungkin ada sifat kudrat, iradat, ilmu tanpa sabitnya hayat. Mana mungkin? Itu juga dia sama', dia basar, dia kalam, tapi tak ada sifat hayat. Mana mungkin macam tu kan? Jadi ternafilah maut tu daripada Allah Ta'ala. Bila sabit hayat, ternafi maut. Cuma dia takrifkan maut ni macam ni, dengan kata dia dipandang dengan mata kepala, lawan bagi hayat. Nisbah Allah Ta'ala jadikan hayat dan maut dekat makhluk kan. Makhluk tu satu hal, maut dan hayat. Jadi dengan takrif dia makhluk, dia satu yang boleh dipandang sah, dipandang dengan mata, dia wujudi kan. Kita baca situ dulu. Dan ada pun hakikatnya maut ni pada Mu'tazilah itu, dia adalah ketiadaan hayat daripada barang yang ada. Itu satu lagi mungkin. Wah, tangga. Anggota. Yang tu apa? Rumi. Memang Jawi kitab lain, bukan cetak yang ni. Anggota kan? Tangga kan? Oh, ada tulis itu dalam Rumi itu.
Hakikatnya pada Mu'tazilah itu ketiadaan hayat daripada barang yang ada tangga. Memanglah bukan tangga rumah, tapi nak maksud tu, nak faham maksud dia tu. Kelakuan maksudnya. Baca kitab Jawi macam ni lah susah dia kan. Ada bahasa dia yang kita tak faham maksud tu. Subhanallah. Macam mana pun dia nak sebut Mu'tazilah ni ada berbeza pandangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dengan memberikan takrif maut itu. Jadi dia kata ketiadaan hayat daripada barang yang ada kelakuan bahawa ada ia bersifat dengan hayat. Baca je lah. Dan bermula berbetulan. Baik. Yang ni dia sebut hubungan antara maut dengan hayat ni, lawan tu lawan did atau macam mana. Dia kata berbetulan, berlawanan antaranya antara maut ni dan antara hayat ni daripada berbetulan antara dua did. Jadi did betul lah. Hidup, mati, did. Kalau pengsan belum mati. Pengsan hidup, mati. Hidup lagi kan. Mati ni, mati ni satu sifat yang menafikan, kalau nisbah pada Allah Ta'ala ni, sifat yang menafikan sahnya wujud segala sifat kamalat pada Allah Ta'ala. Lawan bagi apa kita bicara dalam bab hayat dulu. Mesti atas terdrid. Kalau hayat pada Allah Ta'ala dengan mana satu sifat yang sabit di zat yang qadim, yang dengan sifat hayat itu mengesahkan segala sifat kamalat pada Allah Ta'ala. Jadi kalau ikut ta'rif dia beri atas nama drid ni, tentulah maut ni dia ialah perkara yang mustahil, tak selayaknya nisbah pada Allah Ta'ala, lawan bagi hayat yang menafikan sabitnya segala sifat kamalat pada Allah Ta'ala. Macam itulah kalau ikut ta'rifnya. Cuma dia lebih pada nak bahas maut yang Allah Ta'ala akan ciptakan kat kita. Ada kita ni, zat kita satu, dan pada zat kita ada hayat wal maut kan. Jadi dia berbetulan dua did atas kaul ahli sunnah. Daripada berbetulan dan daripada berbetulan adam, iaitu adamul hayah, dan malakah itu, dan malakah iaitu hayat pada kaul orang Mu'tazilah. Allah. Jadi kalau perhati dia sebut tu, dia nak bezakan antara pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah ni yang mengatakan maut tu wujudi, nisbah lawan bagi hayat, berbanding dengan Mu'tazilah mengatakan dia adalah adami. Dia adalah adamul hayah tu, itu adalah maut. Itu Mu'tazilah. Jadi bila adamul hayah, tentulah adamul malakah. Jadi dia bukan wujudi, boleh pandang dengan mata kepala. Itu atas ta'rif Mu'tazilah. Siap.
bermula dalil bagi ahli sunnah atas yang demikian nak mentarifkan kata maut ni adalah perkara yang sah dipandang dengan mata, dia wujudi kan? Dia makhluk, lawan bagi hayat. Jadi dia adalah benda yang wujudi, lawan bagi hayat. Dalilnya mana? Firman Allah Ta'ala, khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala ciptakan maut, maf'ul bagi khalaqa, ay khalaqallahu al-mauta wal hayata. Terjemahnya telah menjadi oleh Allah Ta'ala mati dan hidup kerana bahawasanya. Siap. Terjemah dia macam tu je lah. Jadi daripada ayat Quran tu dalilnya memang maut ni adalah memang wujudi, sah dipandang dengan mata kepala, kerana bahawasanya menjadikan itu hanya saja takluk dengan perkara yang wujudi. Jadi bila hayat tu Allah Ta'ala khalaqakan dia, maut pun Allah Ta'ala khalaqa, hayat tu pun wujudi, maut pun wujudi. Itu kaedah ahli sunnah ambil faham. Siap. Itu takrif macam tu dia detail sikit lah kan. Kita kadang nak tengok kenapa dia bahas tu pun, saya pun tak apa peduli dengan bab ni. Bab nisbah dia bahas macam tu kan. Kaedah kita nak faham, mustahil Allah Ta'ala hayat. Itu iman yang mesti ada kan. Mustahil dia maut, sabit hayat. Bahkan yang Quran sebut huwal hayyu, Allah Ta'ala ni dia sajalah yang hidup kan. Bila dia saja yang hidup, kita ni apa? Makhluk asal semua mati kan. Makhluk semua mayyit. Subut maut pada makhluk, subut hayat pada Allah Ta'ala. Satu dia hayyun, sabit maut pada makhluk. Satu makhluk ni mayyit. Itu kaedah asal lah. Bila Allah Ta'ala dia juga hidup, kita ni mati. Ni hidup, Allah yang jadikan maut wal hayat kat kita. Jadi kita boleh hidup, bukan kita hidup, Allah bagi hidup. Atau akidah juga, bukan oksigen bagi kita hidup, bukan makanan bagi kita hidup. Yang hidupkan kita Allah atas jalan sebab. Boleh hidup, roh orang Ta'ala bagi jadi duduk dekat diri, maka barulah boleh jasad kita berfungsi. Itu nisbah Allah Ta'ala proses terjadikan kita boleh hidup. Jadi sebenarnya hidup tu bukan jasad kita ni, tapi roh tu yang hidup. Allah Ta'ala bagi hidup. Bila roh ada di jasad, hidup. Jadi siapa yang bagi jadi hidup ni? Tetap Allah, tak ada hal lain lah. Yang sabit sebenarnya hayat ni siapa? Allah. Siap. Itu akidah. Nambah kita ni, hidup ni, antara kelalaian besar kita buat akidah ni apa? Kita duk rasa kita hidup, kita lah lain daripada mensabitkan Allah lah yang menghidupkan kita. Itu masalah kita. Itulah yang bab tauhid yang kita nak subur kan, supaya kita duk sedar Allah lah bagi hayat kita. Bagi hayat ni, kalau nak buat bandingan supaya kita boleh sentiasa mensyukuri Allah Ta'ala, sedar betapa besarnya nikmat hayat ni. Kalau lah ni kita duk gelap lagi ni, ada elektrik, tak ada elektrik macam pup lepas tu menyala, best tak? Tu tak ada elektrik, ni kita duk tak ada air ni, tak ada air ni, tiba-tiba air mari, best tak? Allah sedapnya ada air. Siapa? Susah tak ada air. Tak ada air, tak ada api, susah tak ada nyawa. Tanam je satu saya nak cerita apa? Nak rasa ceritakan perasaan tu. Kalau ada air pun air datang seronok. Kan? Kita datang api, ada api gelap, ada elektrik pun seronok. Kalau internet pula, saya sebut biar pasal zaman dah ni orang gila ke tu kan. Dia tengok je, duk pusing je. Tak ada lain, pangkah pula lagi ya. Tiba-tiba orang tengok 4G. Oh, bestnya tengok. Pula tu, best tak? Ni, hidup kita tak semput, nyawa elok, boleh melihat, boleh mendengar. Cuma kita tu lah, lemahnya apa?
Ada air boleh seronok, ada api boleh seronok, ada line internet boleh seronok, tapi Allah bagi hayat kat kita, kita tak seronok. Tak pasal dia, tak ada ihsas langsung. Tak ada langsung perasaan Allah yang hidupkan aku. Bangun-bangun tidur ni, alhamdulillah, dia bagi hidup aku, alhamdulillah. Macam mana kita bangun-bangun tengok air ada lah dalam kolam, alhamdulillah kan? Tak ada pun. Tak ada perasaan pun. Yang ni lah muhasabah untuk diri kita. Sejauh mana iman kita, keimanan yang kita nak bina supaya atas kita bicara nak sedarkan ke Allah Ta'ala ni, apa dia? Itu yang dasar akidah faham la ilaha illallah. Apa dia? La hayat illallah. Tak ada yang hidup melainkan Allah. Ni kita, Allah yang bagi hidup. Mimman yuthi Allah zindah. Allah Ta'ala dia yang hidup, kita ni mati. Betul? Allah dia beri kita hidup, baru kita hidup. Siap. Itu akidah. Satu, kita banyakkan zikir tu. Itu antara zikir yang memang diajar oleh ulama kita pun. Kalau Imam Ghazali ada zikir dia, saya tak ingat lagi apa, saya tak amal cara dia. Dan zikir Imam Ghazali, zikir apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Tak tahu, kami. Entah, kita tak amal macam tu lah. Dia ada zikir dia, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan memang yang tu pun antara lafaz zikir yang masyhur disebut oleh ulama. Supaya kita sedar, ya Allah ni huwal hayyu, dia jualah yang hidup. Bila dia jua yang hidup ni, selain daripada dia semua mayat. Macam mana dia jua yang hakiki wujud, dia jua yang kidam, dia jua yang kudrat, dia juga jua yang qaim bi nafsih, dia jua yang iradat, dia saja yang ada ilmu. Kita la ilma lana, prinsip tauhid itu. Pasal kita prinsip akidah ni nak kata Allah saja bersifat ketuhanan, makhluk ni takkan ada uluhiyah sama sekali, tak ada sifat ketuhanan sama sekali. Dari semua aspek kesempurnaan ni sabit hanya pada Allah Ta'ala. Makhluk ni segala lawan bagi sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Itulah makhluk. Allah ada, kita tak ada. Ni ada, Allah kita ada. Atas kita bicara ni, Allah hidup, kita mati. Ni hidup ni, Allah kita hidup. Siap? Akidah asal macam tu. Atas dia bahas, boleh dipandang dengan mata, dia wujudi ke adami ke. Kalau agak sakit kepala, payah sikit nak faham tu, silent dengan dia, diam sikit. Ngaji lama sikit lah. Mudah itu. Kita mengaji ni memang ada benda kena tak adam. Saya pun tak apa kisah dengan bab-bab macam tu. Pasal dah tua-tua ni, kadang bahas-bahas ilmu macam ni, saya tak apa peduli lah kan. Pasal apa? Kalau boleh tu belajar, nak faham macam mana nak hidupkan hati tu lebih besar berbanding dengan nak pergi bahas-bahas tu. Tu kadang dah tua-tua ni. Saya sebut sebab saya tua lah kan. Allahumma salli ala sayyidina. Dah tua-tua ni malas lah rasa nak bahas-bahas benda-benda ilmu alat tu. Tapi tak ajar dia pun tak kerti. Lagi kita seorang-seorang syok sendiri kan. Cerita je lah. Dan motivasikan saya untuk saya mengajar ilmu alat ni balik. Satu duduk pondok apa ajar balik lah. Saya tengok arwah yang saya mengaji Tok Guru Tuan Guru Haji Ghazali tu, dia ajar saya Jurumiyah umur dia 90 lebih. Jurumiyah tu. Oleh ikut apalah faedahnya ajar tu. Baik ajar tauhid kan. Tak dia ajar tu. Pasal dengan alat tu kita celik. Oh dia ajar macam tu. Masya-Allah. Baik. Cuma saya tak panjang lah nak bahas wujudi tak wujudi tu. Baik, akidah asal kita faham insya-Allah. Di atas bahas dia kaedah ahli sunnah wal jamaah, dia kata wujudinya pada maut tu, pasal maut tu jadi makhluk daripada dia maf'ulun bih dalam i'rab khalaqal mauta wal hayata. Cuma kalau atas sebut itu khalaqal mauta makhluk kan.
hayat pun hayat kat makhluk, yang tu makhluk atas sabit pada Allah Ta'ala. Tu yang dia bahas tu. Kalau ikut dengan apa dia nakal tu, Mu'tazilah dia kata mati adami, siap, adamul hayat tu adami, bukan wujudi. Kita ahli sunnah wal jamaah wujudi. Macam mana hal apa, ada benda tak boleh dan tak akul, diam je lah. Pasal memang ada benda yang tak boleh, kita nak mampu nak bahas. Nak cerita hayat pun hidup, apa dia hidup, nak bagi takrif hidup tu, nanti yang kali lalu saya sebut tadi. Hidup ni satu sifat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Dengan itu boleh berperanan semua anggota, yang asalnya bukan jasad kita yang hidup, tapi hidup tu ada di roh. Bila roh tu Allah Ta'ala letakkan di jasad kita, tu pun kata ulama, saya ngaji ada guru sebut, sebelum roh tu atas istilah ke jasad, dia ada satu lagi transaksi dia sebelum jasad tu. Apa dia? Roh, kolbi dia tu, baru jasad. Satu kita ada istilah spiritual kan, ada bab kebatinan, ada bab tu. Kalau setidaknya kita pun tak sebut roh pun, kolbi. Jadi sebelum jasad ni, kolbi dia tu. Kolbi kita melihat tak biasa kita dengar kan? Kolbi kita mendengar tak? Ya. Atas istilah ni, jasad ni penzahiran last kali Allah Ta'ala bagi kat kita kat sini. Sebelum jasad ni, kolbi. Dan kita yang duk biasa dengar, roh. Dan sebelum roh ni, sir. Tu istilah ulama. Istilah sir ni apa? Dia adalah apa yang Allah Ta'ala tentukan nak jadikan jasad kita ni azali. Lepas tu dia zahirkan dengan jadikan roh kita. Sebelum jasad kita ada ni, roh kita dah ada lah. Kita waktu dalam rahim ibu, roh dah ada lah, Allah Ta'ala buat. Dah siap lah, standby lah kan. Kita pun sebelum ada ni, sebelum ada di alam syahadah ni, roh kita dah ada dah. Mana yang kita pernah berjumpa di alam roh tu, memang berjumpa di sini. Memang macam tu. Mana yang pernah jumpa alam roh tu, dia akan kat sini pun jumpa, dia akan mudah berkenal, mesra, tak kelahi. Pasal pernah jumpa alam roh tu. Sebut dalam hadis Nabi SAW mengatakan dia al-arwahu junudun mujannadah. Sebut dalam hadis macam tu. Panjang agak kalau saya sebut sekali lalu hadis tu, tapi nak kata roh kita ni dia macam askar-askar yang telah direkrutkan. Tu bahasa Quran, hadis tu. Al-arwahu junudun. Jundun ni askar. Mujannadah tu bahasanya dia macam askar yang telah direkrutkan. Roh ni macam askar dari sudut tang mana? Dia dah nisbah ketentuan apa Allah Ta'ala nak bagi jadi kat jasad kita ni. Sebelum tu dah zahirkan dia dengan roh tu. Tu yang waktu alam roh kita berjumpa dah ni. Jumpa dah. Dan ni zahirkan kat sini. Saya tak ingat lapar hadis dia dulu dengan bahasa Arab dia, tapi dia kata mana-mana yang kat sana dah jumpa, dah berjinak-jinak, dah berkawan, mari kat sini, dia akan berjumpa sekali lagi dan dia akan berkawan. Apa yang mana-mana yang tak berjumpa, yang dia berjumpa dia liar, tak peduli lah kan. Mai kat sini, yang tu tempat berzahiran. Sama tak? Jumpa orang ni tak peduli lah. Selisih tak tahu. Kalau kat sana tu, jumpa dengan tak suka, sini pun jumpa dengan keadaan tak suka. Apa nak sebut? Jadi asal nak sebut, yang tu atau apa ni sebab Allah Ta'ala tentu, istilahnya yang tu dalam sirul asrar, rahsia dalam rahsia, kita tak tahu. Tu yang istilahnya sir. Allah Ta'ala zahirkan dengan roh. Sebelum atas nama kat kita ni jasad, roh, kolbi. Memang ada kolbi pun kat kita. Bila ada kolbi, lepas kolbi tu baru jasad. Satu ada istilah ulama, ada jasad, ada kolbi,
ada roh, ada sir. Tu tak saya dengar sekali lalu lah. Ada pembahasan dia, ulama-ulama kita bahas lama dah. Asal saya nak sebut, tu yang kat kita kena hidupkan hati tu, bahasa mudah sebut. Hidupkan jasad, itulah. Duk bengap tu kan. Sorry. Saya sebut, kita tak perasan kan Allah Ta'ala hidupkan kita. Itulah istilahnya hidupkan jasad macam tu. Makan minum sedar. Tak ada makan, lapar, cari makan. Tapi hati tak zikir, tak ada rasa apa-apa pun. Atas bahasa ulama, taat zahir. Kita semayang taat zahir. Macam mana nak taat qalbi? Macam mana nak taat roh? Macam mana nak taat sir? Bahkan kalau tengok alam batin kita ni, 3, qalbi, roh, sir. Ni kita ni, yang ni satu jasad. Alam batin ni besar lagi, 3. Mana lagi kena explore? Alam batin ni, alam jasad. Jasad satu, batin 3. Kita banyak duk peduli yang mana? Ikhlas jawab. Yang mana? Kita duk peduli banyak yang mana? Jasad. Nak zikir pun susah. Zikir pun bukan zikir bawa qalbi lagi. Bukan zikir qalbi lagi. Apatah lagi zikir roh, zikir sir, zikir apa? Zikir jasad pun payah. Dah lah zikir jasad, riak lah tu, ujub lah tu, lalai lah tu. Itu yang ulama kita baca kitab Diaul Murid tu, dia tolong doa untuk kita. Tapi zikir jangan tinggal. Pasal apa? Mudah-mudahan dengan zikir lalai itu Allah Ta'ala akan anugerahkan limpah kurnia dia. Kita bersungguh juga zikir tu walaupun hati tak hadir. Dia akan anugerah kat kita zikir dengan hati hadir. Barulah hati akan hidup, baru hidup hati. Itu yang bila zikir hadir pula, zikir lagi, Allah Ta'ala akan bagi zikir ghaib, atau istilahnya dia zikir ruh. Kalau ada istilah macam tu lah. Kita ni sebut jadinya zikir jasad. Bagi selesai lah satu dulu. Nak subhanallah pun subhanallah, tak sampai 33 lena. Bayang tengok lenanya qalbi kita, bayang tengok lenanya roh kita, bayang tengok lenanya sir kita. Tu saya ngaji, tu guru sebut, dia kata Sayyidina Ali, ayat Quran dia kata, wa iz ta'azana rabbukum, yang tu ke ayat tu, alastu bi rabbikum, kepala dia apa? Wa iz ta'azana rabbukum la in syakartum, itu kan. Scan that. Scanner tak pasang elektrik ke? Dan ayat Quran yang selalu kita dengar kalau ulama-ulama tu guru kita bahas bab roh ni, kata alastu bi rabbikum. Waktu kita duduk alam roh tu, sebelum di matching dengan jasad kita, yang asalnya mula-mula sentuhan matching dengan jasad ni di dalam rahim ibu tu, Allah Ta'ala tanya dah kat roh kita, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ni adalah Rabb kamu? Semua kita jawab macam mana? Bala syahidana. Bahkan ya Allah, kami saksi kau lah Rabb. Okey, tu alam roh. Saya nak cerita Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali kata apa? Rahmatullah alaihi, radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, aku masih ingat waktu aku alam roh. Aku jawab, bala syahidana tu. Dengan Allah Ta'ala. Siapa ingat? Masa alam roh tu, dia pernah kata, bala syahidah, betul ya Allah, kau lah Rabb aku. Macam mana? Siapa angkat? Angkat? Tak sedar dulu. Tak ada? Siapa sedar masa dalam rahim ibu tu? Lagi kita tak boleh jawab. Tu kata. Kita macam mana? Asal nak sebut kata, tu yang ada sabit alam roh itu. Itu tak ke kita ni, qalbi tu. Jasad. Jadi, itu yang tambah kita duduk mengaji, memang kena pedulikan banyak bab qalbi ni. Jadi antara kaedah nak pergi qalbi tu apa? Itu yang kita duduk mengaji ni. Kita belajar takrif-takrif macam ni pun. Yang ni saya ngaji itu dia buat. Yang ni pun abuan jasad lah.
Qalbi yang mana? Qalbi itu supaya kita sedar, arif, faham apa dia. Tak ada apa pada aku. Kata kita sebut maut ni, aku ni memang mayit, aku ni mayat. Untuk Allah yang hidup. Apa? Bila dia anugerah kat kita, bahasa-bahasa ulama kita kata macam ni. Kalau pasal saya ada ungkapan Urdu yang hafal tu, kata dia, Allahumma salli wa sallim ala awak lupa ini. Astagfirullah. Yang Allah Ta'ala kalau dia datang kat kita, kita hidup. Kalau dia pergi, kita mati. Itu bahasa-bahasa inilah. Allah ana merah hayat, Allah jana merah mayat. Allah kalau dia datang aku hidup, kalau dia pergi aku mati. Apa yang datang pergi ni, subhanallah, Allah datang dan pergi, tapi maksudnya apa? Kalau Allah Ta'ala bagi datang roh kat kita, kita hidup. Kalau dia bawa pergi roh kita, kita mati. Yang mati apa? Jasad. Itu tentang jasad. Qalbi sama, dia tak bagi hayat kat kita, tak hidup kita. Itu yang hayat tu sebenarnya Allah Ta'ala bagi bukan jasad ni. Allah Ta'ala hayat bagi kat roh kita. Satu nak bagi kita hidup dan sedar tu, hidupkan roh kita, hidupkan qalbi kita. Basyur sebut qalbi ya. Satu atas sebut kerangka kejadian Allah Ta'ala bagi jadi kita ni, ada ulama sebut macam mana Allah Ta'ala jadikan roh, Allah Ta'ala akan jadikan qalbi, untuk Allah Ta'ala jadikan jasad. Satu kita nak hidupkan pun ikut step dia. Jasad dah hidup, buat apa? Hidupkan qalbi, macam tu. Hidupkan roh. Macam mana kaifiat dia? Yang tu kena ngaji lain. Pasal siapa yang bersungguh, memang kena duduk atas latihan macam mana nak pergi duduk daripada jasad ni, upgrade qalbi ya. Kita upgrade qalbi, selalu umur orang sebut kena ngaji ilmu tasawuf. Kena mengadap betul ya. Macam mana nak tasbih diri supaya setiap kita hidup ni hanya Allah di hati. Tu hati tu qalbi ya. Allah di hati. Makhluk ni kita akan letakkan makhluk. La ilaha illallah. Makhluk tempat makhluk. Apa dia? Makhluk dia nak ada pun Allah bagi ada. Allah memang ada, wajib ada. Yang ni adalah bab pertama macam mana nak hidup dengan hati supaya Allah disedari. Isbatkan wujud Allah Ta'ala dan isbatkan pada Allah Ta'ala segala sifat kamalat pada dia. Ni asal fardu. Satu, saya kalau dah tua-tua ni, bahan-bahan macam ni tak apa nak selera sikit. Pasal lebih nak, macam mana aku nak bagi sentiasa sedar ke Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala jadikan aku. Ni aku boleh melihat ni, dia yang bagi aku melihat ni. La ilaha illallah. Lebih kepada nak macam mana nak fikir hati, nak hidupkan hati. Banyaknya hati mati. Dan memang pun jadi macam mana nak bagi hati hidup, zikir. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita urusan tu. Atas kita baca kitab ni satu hal, tapi atas fardu ain dia, atas kita nak faham apa dia, wajib iman, mustahil mati yang Allah Ta'ala. Bahkan yang mati itu kita, Allah tentu sabit hayat, pasal huwal hayyu, dia juga hidup. Yang bila dia hidup tu, dia jadikan hidup dan mati kita. Dialah menghidupkan kita. Huwa yuhyi wa yumis. Dialah yang menghidup dan memati. Jadi bila dia menghidup dan memati, tentulah hidup dan mati itu makhluk dia wujudi. Itu atas bahas kita situ lah. Kat kita ni sebab Allah Ta'ala bagi cuma hakikat macam mana. Ada benda memang kita tak faham, nak faham hakikat sesuatu tu. Tapi atas istilah ulama ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala ni dia jadikan dia yuhyi wa yumis. Jadi hayat tu adalah wujudi, maut tu pun adalah wujudi. Atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang dibahas sana. Atas kita bahas akidah ni, sabit hayat pada Allah Ta'ala, mustahil dia maut. Kita ni asal tak ada, zat tak ada, ni ada sifat hidup ni.
Allah yang bagi hidup dia. Dan nak kena sedar ke Allah Ta'ala tu, perasaankan Allah Ta'ala tu macam mana kita tengok tengok lampu, sedar ada elektrik. Lampu kat dinding menyala, maksudnya ada, kalau nisbah zaman kita ada elektrik. Kalau zaman dulu lampu dinding menyala, ada minyak. Itu yang jadi lagu nasyid tu kan. Nasyid apa? Hijaz tak? Hidup ini macam lampu elektrik. Saya tukar tu kan. Petik suis menyala lampu, kalau elektrik tak ada, padamlah. Apa bubuh mereka nyanyi, suara pun tak sedap, lirik pun tak susun kan. Kan hidup macam lampu dinding. Tak mana tak macam lampu dinding ni. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita hayat, tak hidup. Macam mana lampu tak ada minyak, tak hidup. Bandingan di situ ya. Jadi kita ni Allah Ta'ala tak bagi kita hayat, tak hidup. Macam mana lampu tak ada elektrik, tak menyala. Itu. Jadi ni sekarang ni apa? Allah Ta'ala bagi hidup kita pun bukan sekali bagi hidup. Sentiasa duk berikan limpah kurnia hayat dia kepada kita ni. Dia bagi kita ni limpah kurnia dia. Dengan tu kita hidup 24 jam continuously. Macam mana air sentiasa ada air, buka je pipe ada air. Macam mana elektrik, tekan je switch menyala. Macam tu kat kita, dia bagi kita ni sentiasa ni hidup. Kita tekan switch, kita seronok. Internet bila-bila pun 4G. Kena ada connection dengan Allah Ta'ala sama. Allah yang dia yang hidupkan kita. Sedar kan bangun pagi ni, asbahna wa asbahal mulku lillah. Ni kita berpagi-pagi ni macam mana? Kerajaan milik Allah. Ni aku hidup ni, dia yang hidupkan aku. Simple, dia nak sebut pun bab pun disebah faham. Apa yang saya nak sebut ni apa? Macam mana nak hidupkan perasaan, ihsas tu, rasa tu. Allah hidupkan tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu. Pasal kat kita ni atas kita nak bina iman ni, bina ni. Inilah ilmu iman yang kita duk belajar ni. Ni ilmu tauhid. Kita tak nak tauhid apa? Tauhid kat Allah jua hidup, lain semua mati. Ni hidup punya. Allah hidupkan kita. Siap. Ilmu dah selesai. Tapi atas kata maklumat dah dapat. Tapi dengan ilmu tu hadam sampai istilah atas sebut ulama idrak, ada perasaan ke Allah Ta'ala, yang tu kena latih. Latihan dia zikir dengan hati hadir. La ilaha illallah, la hayat illallah. Tak ada yang hidup melainkan Allah. Ni aku, perasaan aku, Allah hidupkan aku. La ilaha illallah, la hayat illallah. Aku, Allah hidupkan aku. Tukarlah zikir. Ya hayyu ya qayyum. Wahai Tuhan yang hidup. Bila Allah hidup, aku ni mati, dia hidupkan. Ya hayyu ya qayyum. Wahai yang qaim bi nafsih. Wahai yang berdiri sendiri, tak ajak pada satu. Aku fakir dan sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Tu nama ajak zikir. Dan zikir dengan hati hadirnya tu, insya-Allah hati hidup. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati sanubari kita. Pasal hati sanubari itulah nak hidup. Kalau jasad hidup, hati tak hidup, dia macam bangkai punya. Kenapa bangkai? Hati mati. Rasulullah kata bangkai tu apa? Ulama sebut bahasa itu apa? Ambil pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia masalul ladzi la yadhkuruna rabbahu wal ladzina la yadhkuruna rabbahu kamasalil hayy wal mayyit kama qala. Bandingan orang yang sentiasa hati ni hadir zikir ke Allah Ta'ala, dia boleh ada ihsas ke Allah Ta'ala, perasaan ke Allah Ta'ala. Wal ladzina la yadhkuruna rabbahu, orang yang tak ada zikir langsung, tak ada perasaan, tak ada langsung rasa kesedaran ke Allah Ta'ala ni, tak perasan langsung Allah lah ada, dia ada aku.
Kamasalil hayyi wal mayyit. Bandingkan macam mana orang hidup dan orang mati. Hidup dan mati. Oh, bukan sikit, bukan kecilnya perkara. Jadi kalau kita ni hati tak hidup, tak boleh zikir, maksudnya mayat. Solat kita pun hukum mayat hidup. Mayat yang semayang. Siapa? Semayang yang tak ada hati. Semayang yang qalbi tak hidup. Allahu Akbar nanti tak ada rasa pun Allah hebat. Nak rasa Allah hebat macam mana? Allah hidup, aku mati. Dia hidup dengan aku. Oh, rasa hebat dia. Allah ada, aku tak ada. Allah ada, aku ada kan aku. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Oh, rasa hebat. Allah dia kuasa, aku lemah. Allahu Akbar. Itu yang aku boleh rokok. Tak, Allah yang bagi kedekat aku boleh rokok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang bagi kedekat aku boleh sujud. Aku sendiri tak boleh sujud. Allah yang kuat, yang kuasa. Aku tak kuasa pun nak bergerak, melainkan Allah yang gerakkan aku. Allahu Akbar. Aku tak kuasa untuk duduk antara dua sujud. Allah yang bagi kedekat aku boleh duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Itu ulama-ulama kita kalau dia ajar bab sembahyang macam tu, dia bukan ajar Rabbi firli. Tak, dia ajar Allahu Akbar dulu kan. Dari ngaji memang ada guru macam tu. Dia ajar apa? Ajar hadirkan Allahu Akbar. Padanah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila dia akbar, kita lawan dia apa? Asghar. Aku asghar. Asalnya Allah besar, kita kecil. Besar apa pangkat? Aku. Kecilnya pangkat. Kenapa? Dia khalik, aku makhluk. Dia hidup, aku mati. Dia ada, aku tak ada. Dia mendengar, aku pekak. Dia melihat, aku buta. Baru akbar dia. Mesti berlawan. Itu ada kat kita ni hidup ni. Allah hidup kat kita. Masalah ni mana? Kita sekarang apa? Aku hidup. Tak rasa pun orang Ta'ala hidup kat kita. Tak rasa. Tak, macam mana nak ada akidah Allah Ta'ala hidup? Itu masalah kita. Kita dah melihat. Kita rasa kita melihat. Macam mana nak rasa Allah Ta'ala bagi melihat kita? Tak mahu. Tak boleh. Dia punya perasaan keimanan tu akan jadi gagal. Yang tu lah banyak nak semak kita. Pelajaran sebab belajar tu hal. Ni kita nak tengok. Mustahil pada Allah Ta'ala maut. Memang mustahil lah. Itu yang maut tu apa? Akulah yang nak maut. Atas perjalanan akidah yang kita nak hadam tu. Ada pun bahas yang sebut yang makhluk dia wujudi ataupun dia adami. Satu hal lah. Nak kata nak ada bahas itu, cuma ada benda kalau tak boleh nak hadam, itu saya kata biar je lah dulu. Kok satu hari nanti dengar boleh manfaat itu. Siap. Seterusnya wasamamu, sama prinsip. Somam, amal, bakam. Saya nak baca itu. Nisbah bahas pun saya tak nak bahas pasal ada benda yang dia bahas date apa tu satu hal. Ada bahas-bahas itu memang istilahnya akademik sikit. Saya nak baca ya. Seterusnya wasamam. Artinya tuli. Subhanallah. Kita baca tu wasamamu ataupun baca dengan idgham dengan dia. Summu. Samamu. Summu. Quran sebut summum bukmun. Pasal apa baca summu, tak baca somam? Pasal ada dua mim, satu kalimah. Asal kaedah dua-dua berbaris kena idgham. Tapi pasal dia isim sah boleh baca. Fi'il idgham, wajib idgham. Farara farra. Satu samamun boleh, tak ada masalah. Lugah dalam kaedah bab isim. Yadun asalnya yadayun. Macam saya cerita lagi bawa lugah biar lu. Jadi samamun summun, bukmun bakamu, umyun ama. Tu nak sebut biasa yang kita jumpa, kita selalu jumpa summum, bukmun, umyun. Siapa summum, bukmun, umyun tu? Kita lah. Pekak, summum, bukmun.
bisu umyun, buta. Siapa tu? Pekak bisu buta tu? Kita lah. Ni boleh bercakap ni, Allah bagi kita bercakap. Dia antaqa kulli syai', dia yang menuturkan setiap satu. Ni boleh dengar ni, Allah bagi kita dengar. Ni boleh lihat ni, Allah bagi kita lihat. Baru iman. Siap. Wasamamu tuli, terjemah. Maka hakikat somam itu pada ahli sunnah bahawasanya ia perkara yang wujudi, yang sah dipandangkan dia. Siap. Saya tak faham, saya sebut sekali lalu prinsip dia nak faham tu. Lawan bagi sama, dan hakikatnya pada Mu'tazilah itu iaitu ketiadaan sama daripada sesuatu. Mu'tazilah dia kata adami, kita ahli sunnah wujudi. Ketiadaan sama daripada sesuatu ada tangganya. Istilah ada tangga ni ada apa ni, kelakuannya, ada kelakuannya. Bahawa ia sama, yakni mendengarnya. Dan adalah berbetulan, cerita istilah did tu sikit, berlawanan antara somam ni dan sama atau mazhab ahli sunnah itu, iaitu daripada berbetulan antara dua did. Dan atas mazhab ahli sunnah dan atas mazhab Mu'tazilah, dia daripada berbetulan adamus sama dan malakah, iaitu sama. Malakah tu itulah bahasa ada pun kita dah cerita dulu. Malakah tu apa sekali lalu. Siap. Kemudian wal ama artinya buta, dan hakikatnya ama itu, hakikat ama itu ataupun hakikat umyun itu perkara yang wujudi, yang sah dilihat dengan mata kepala. Dia lawan bagi basar pada ahli sunnah. Semua dia tak ada macam tu. Sama basar kalam semua dia bahas macam tu. Dan ada pun hakikatnya, tarikhnya pada Mu'tazilah, maka iaitu adamul basar. Dia ialah adami, dia adamul basar tu, daripada sesuatu yang sayugianya sayugianya bersifat basar. Dan berbetulan antaranya. Jadi lawan tu lawan apa? Did ke apa? Berlawanan antara basar dengan umyun ataupun ama itu. Antara basar dan berbetulan adalah berbetulan daripada berbetulannya dua did atau mazhab ahli sunnah. Dan daripada berbetulan adam, dia ialah ba'adami, adamul basar dan malakah. Apa dia adamul basar, lawan bagi basar tu, iaitu basar pada mazhab Mu'tazilah. Siap. Wal bukmu wal bakamu, bukmun bakamu wal bakamu, artinya bisu, dan hakikatnya perkara yang wujudi, yang sah dipandang dengan mata kepala. Lawan bagi kalam, dan berbetulan antaranya dan antara kalam daripada berbetulan antara dua did pada mazhab ahli sunnah, dan daripada berbetulan adam di bab adami, iaitu adamul kalam, dan malakah, iaitu kalam pada mazhab Mu'tazilah. Ya. Wa adladu sifatil ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi. Baca juga tu. Pasal rasa panjang sangat dah baca sifat mustahil ni kan. Habis ya. Dan bermula segala lawan bagi sifat ma'nawiyah pula. Ma'nawiyah ni lawan dia, iaitu nyata daripada segala, lawan segala sifat ma'ani. Kalau kudrat, tentulah lawan dia ajaz, lemah. Kalau kaunuhu qadiran, tentulah kaunuhu ajizan. Kalau ada prinsip Arab, macam ni kita belajar hubungan ma'ani ma'nawiyah, lazim daripada ma'ani mesti ada ma'nawiyah. Tentulah lawan ni, lawan bagi ma'ani adalah lawan bagi ma'nawiyah. Itulah. Daripada segala sifat ma'ani, kerana bahawasanya engkau, apabila engkau ketahui bahawasanya lawan kudrat itu adalah ajaz, engkau ketahui
bahawasanya lawan kaunuhu qadiran adalah keadaannya yang kuasa, tu terjemah tentulah lawan dia kaunuhu ajizan. Iradat lawan dia karahah, kaunuhu karihan. Bab-bab berlawan macam ni, makni menawiyah ni, kalau nak sebut dengan perkataan, dia memang kena ada kemahiran Arab sikit baru nak boleh ada kemahiran bahasa nak ungkapkan dan nak bilangkan sifat mustahil tu. Jadi bila sabit kaunuhu qadiran, tentulah kaunuhu ajizan. Terjemahnya keadaannya lemah. Dan apabila engkau ketahui lawan iradat adalah karahah, engkau ketahui bahawasanya lawan dia ialah kaunuhu, lawan kaunuhu muridan tu, keadaannya yang berkehendak itu ialah kaunuhu karihan, yang benci, yang tiada berkehendak, dan begitulah sampai pada akhirnya. Dia pun guna prinsip tu. Apa dia? Kiaskan lah, cerdik-cerdik lah sikit kan. Duduk ujung kitab bab macam ni lah, baca kaedah ulama itu tulis. Apa dia? Aku dah ajar dah prinsip satu, lawan dia macam ni. Yang ni aku sebut sedikit, mereka sambung lah. Macam tu lah bahasanya. Saya ngaji pun kena jekah dengan Tok Guru. Dari sudut kata, kena ingat pelajaran lama. Bila ditanya tak jawab, tahu dia kata apa? Tak boleh nak gomoi lah, tak ingat. Kata dia. Tu tersentak kat saya kena. Tu. Tambah dia tanya, kalau yang tak pernah mengaji, dia tanya, pernah belajar ke? Dia tanya gitu. Dia tak pernah belajar tu. Saya jawab gitu. Dia telinga kurang sikit, dengar tu kena jerit kat dia. Tak pernah belajar. Tak pernah belajar, tak boleh nak gomoi lah, katanya. Nanti belajar, kata dia. InsyaAllah. Harapan dia bagi dan tunjuk ajar dia tu. Mana yang dia ajar, tu dia marah sikit. Pasal dah ajar kan. Tak boleh lah, kata dia. Nak pandai lagu mana. Baik. Jadi kalau kita sebut sekali lalu, dia sebut kudrat iradat. Ilmu kaunuhu aliman. Lawan ilmu jahil. Kaunuhu jahilan. Kalau kita duduk pondok ni, dia tak susah insya-Allah. Pasal kerti nak buat isim fa'il tu. Daraba yadribu darban fahuwa daribun. Ambil isim fa'il. Cuma dekat 3 sifat bawah belakang ni dia susah. Pasal dia sifat aib. Tuli, bisu, pekak ni dia sifat aib. Wazan dia nak jadikan isim fa'il, dia di atas sifat aib. Dia tak datang atas wazan isim fa'il, bahkan datang musyabahah isim fa'il di atas wazan af'ala fa'la. Ngaji lama sikit saya sebut apa tu kan. Dengar sebut kudrat iradat ilmu maknawiyahnya kaunuhu aliman. Ilmu lawan dia jahlu. Kita selalu sebut jahil, bohbi lah. Pasal jahil lawan kaunuhu aliman, kaunuhu jahilan. Siap. Kudrat ilmu hayat kaunuhu hayyan, lawan hayat maut, kaunuhu mayyitan. Kaunuhu mayyitan, bukan maitan bangkai. Mayyit baru nama mayyat. Kudrat iradat ilmu hayat sama. Okey, sama lawan dia ma'nawiyah dia kaunuhu sama, sami'an lawan sama somamun summun somam kaunuhu samimun hantam. Tak, kaunuhu asam. Dia atas wazan af'ala fa'ala tu sebut. Asalnya ausmamu af'ala ausmamu. Macam hamira yahmaru humratan fahuwa ahmar. Isim fa'il itu. Dia warna, sifat-sifat aib, sifat-sifat kecelaan. Isim fa'il dia tak datang atas wazan fa'ilun, tapi datang di atas wazan, atas istilahnya dipanggil sifatun musyabah bismil fa'il.
Pasal wazan ni tak tahu wazan fa'il kan. Itu yang atas sebut somam, sumun, lawan dia kaunuhu asam. Dia wazan af'ala. Cuma bila tasydid punya itulah. Kaunuhu asam. Dia pula dia atas wazan af'ala. Dia ada syibih fi'il, nisbah wazan. Satu baca kaunuhu asamma, dia tak ada macam mana kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran, kaunuhu jahilan, lawan bagi jahlu. Pasal yang tu dia boleh tasrif, boleh tanwin, tapi asamma dia ghairu munsharif. Tak faham tanya lain tu, panjang sikit. Ustaz dia Arabic punya subjek, nak faham tu. Siap. Sama basar pula. Basar kaun manawiyah dia kaunuhu basiran. Lawan basar a'ma. Tak kena. Umyun. Ama atau umyun. Summun bukmun umyun. Umyun ataupun ama. Al-ja'ul ama. Baik, bila ama kaunuhu a'ma. Af'ala. Jadi kaunuhu tadi summun, kaunuhu asamma. Siap. Sama basar kalam. Kalam kaunuhu mutakaliman. Kaunuhu mutakaliman. Lawan kalam bukmu ataupun bakamu. Fa kaunuhu makna lawan dia kaunuhu abkam. Jadi apa makna abkam? Yang bisu. Kalau boleh faham tu alhamdulillah. Sikit bandingan untuk ingat sifat aib macam bisu, buta, pekak, bera, anda, gongga. Apa tu? Untuk urdu sikit, urdu. Apa saya nak sebut kat sana ni? Dia sifat kecelaan. Dia bak warna, bak sifat-sifat kecelaan pada manusia. Sifat kecelaan tu khas disebut ni bisu, pekak, tuli. Isim fa'il dia tak datang atas wazan fa'ilun, bahkan datang atas nama sifatul musyabah bismil fa'il. Wazan ni wazan af'ala. A'ma, umya. Apa nak sebut? Jadi bila sebut sifatul musyabahah ni, sekali lagi summun, jadi kaunuhu as-samma. Bukmun kaunuhu abkam. Suku apa sikit? Semua ama kaunuhu tak kena. Umyun ataupun ama, yang tu betul. Ama umyun kaunuhu ama, tu namanya dia. Cuma nak pandai kalimah nak susun, saya sebut sekali lalu lah. Yang tu kalau nak bilang macam tu, nisbah akidah, mustahil Allah Ta'ala keadaan bisu. Yang terakhir Allahumma salli. Begitu juga mustahil tuli, mustahil buta. Tentulah keadaan tuli, buta, bisu mustahil. Yang tu kaedah dalil maknawiyah yang disebut. Jelas bila ma'ani adalah sifat lawan bagi sifat wajib, maka jelas jugalah lawan bagi maknawiyah dalam bab sifat wajib. Itu pun ada qaul yang mensabit dengan maknawiyah. Pelajaran macam ni selalu untuk ingat betul-betul, tulislah. Pasal dia ada susah sikit. Saya sendiri dulu nak hadam umyun, umyun, ama, lepas tu a'ma, makan masa. Saya sebut saya lah, lembab-lembab saya ni, makan masa. Apa saya nak sebut?
Taklah dengan sekali belajar tu faham. Walaupun ada guru-guru yang ajar tu, payah faham. Bila saya faham ni? Mengaji daripada ujung sekolah rendah darjah 5, darjah 6 dah pergi masjid dah dengar. Allah. Bila saya faham ni? Bila jumpa tu guru ajar Al-Musarraf. Baru faham macam mana boleh bentuk kalimah-kalimah tu. Satu boleh ingat, satu saya boleh faham, saya boleh sebut. Dia tak gaduh terkebil-kebil nak pergi cari. Boleh reka pasal format dah ada dalam diri. Kalimah tu tahu macam mana nak formatting dia. Itu saya sebut ilmu saraf. Kita nak bagi dapat ni, kita nak belajar apa? Akidah. Macam mana nak formatting supaya faham. Ambil prinsip macam mana tadi ya. Melihat, kalau atas asal melihat, bahkan prinsip saya sebut selalu memang macam itulah. Apa dia? Allah hidup, aku mati. Tu ni hidup, Allah hidup, aku. Tu zikir je lah. La ilaha illallah. Maksudnya tiadalah yang hidup melainkan Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala, mati. Kat kita ni nak bangun, sedarkan diri, kita ni memang duk mati, sentiasa menerima. Kita benda mati, yang sentiasa menerima limpah kurnia Allah Ta'ala, dalam terima tu dengan dijadikan roh kat jasad kita, berterusan continuously, tak putus-putus dia bagi kita ayat. Jadi yang tu adalah akidah yang nak pegang kan. Yang kata Allah Ta'ala ni sentiasa dia bagi berterusan segala sifat-sifat yang diberi kat kita ni, dia bagi berterusan, berpanjangan, tanpa henti. Setiap detik dan saat kita duk pakai kurniaan dia. Yang tu yang nak faham ke tauhid apa dia? Allah yang kurniakan tu kebolehan aku bercakap, mendengar, melihat, berkata-kata, boleh bertutur. La ilaha illallah, tiada yang bersifat uluhiyah melainkan Allah. Jadi apa yang ada kat kita adalah semata-mata anugerah daripada dia. Itu tauhid. Itu fardu ain, ambil. Siap. Ammal jaizu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Siap. Kalau perlu minta saya tulis, ni saya tulis ya. Ini yang kat sini ya. Macam mana nak tulisan tu? Pasal kat kitab dia tak bagi semua tu, kot tak kerti nak tulis ni. Benda senang je. InsyaAllah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.